3.0 Algoritma. 3.1 Pembangunan algoritma. Standard pembelajaran. Murid boleh 3.1.1 menulis sudukut dan melukis carta alih pelbagai pilihan dalam penyelesaian masalah. Sebelum itu, murid perlu tahu apa yang dimaksudkan dengan algoritma, carta alih dan sudukut. Algoritma ialah urutan tindakan yang perlu dilaksanakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Prosedur langkah demi langkah yang tersusun untuk menghasilkan output. Carta alih. Apa yang dimaksudkan dengan carta alih? Carta alih ialah menggunakan simbol-simbol grafik mewakili urutan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan. Manakala sudukut ialah menggunakan bahasa yang mudah difahami manusia dan ayat yang ringkas dan padat. 4 perkara penting semasa menulis algoritma. Yang pertama, mempunyai kesudahan atau hasil atau output setelah langkah-langkah dilaksanakan. Yang kedua, urutan langkah mesti betul. Yang ketiga, langkah-langkah ditulis dalam bahasa yang difahami. Dan yang keempat, setiap langkah mesti jelas, terperinci dan spesifik. Okey, ini adalah simbol carta alih. Simbol, maksud atau fungsi dan penerangan. Simbol-simbol ini adalah penting untuk menghasilkan carta alih. Struktur kawalan pilihan ada 3, iaitu struktur kawalan pilihan tunggal yang mana mempunyai hanya satu pilihan. Jika syarat benar, satu tindakan sahaja dilaksanakan. Kedua, struktur kawalan dui pilihan. Kalau struktur kawalan dui pilihan, dia ada boleh memilih 2 tindakan atau 2 set tindakan untuk dilaksanakan. Jika syarat benar, set tindakan A dilaksanakan. Jika syarat palsu, set tindakan B dilaksanakan. Okay, yang terakhir dalam struktur kawalan pilihan iaitu struktur kawalan pelbagai pilihan, iaitu mempunyai lebih 2 set tindakan yang berlainan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. Set tindakan yang dilaksanakan bergantung kepada pilihan yang benar. Okey, kemudian kita akan tengok contoh-contoh struktur kawalan pilihan. Contoh 1, struktur kawalan pilihan tunggal. Okey, ini adalah contoh sudukut, iaitu mula, jika saya lapar, saya makan, jika tidak, tamat. Okey, contoh carta alih, tengok di slide sebelah. Jom kita lukis carta alih berdasarkan sudukut struktur kawalan pilihan tunggal. Okey, sudukut dia adalah mula, jika lapar, saya makan, jika tidak, tamat. Okey, simbol mula. Okey, simbol mula adalah simbol bujur Okey, mula. Okey, kemudian saya lapar. Saya lapar adalah simbol proses. Saya lapar adalah simbol diamond. Diamond adalah pilihan saya lapar. Okey, so anak panah, pastikan anak panah semasa melukis carta alih, pastikan anak panah bersentuh dengan simbol Kalau tak format PT3 akan potong markah. Okey, so mula simbol anak panah ke bawah. Okey, so gambar diamond sebabnya pilihan. Okey, gambar diamond, saya lapar. Okey,
So, jika ya, dia akan pergi ke sini. Okey, jika ya, saya lapar. So, saya akan makan. Kalau makan adalah simbol proses. Saya makan. Okey, saya lapar. Jika saya tak lapar, dia akan terus pergi ke bawah dan tamat sebab tak lapar kan. Okey, tamat. Okey, tidak. Okey, mula saya lapar, ya saya makan. Bila dah makan, dia akan terus pergi ke tamat. Okey, saya lapar tak? Dia terus pergi ke tamat. Ini adalah contoh carta alih struktur kawalan tunggal. Struktur kawalan pilihan tunggal. Okey, struktur kawalan pilihan tunggal tadi yang kita belajar adalah dia tak ada mempunyai satu pilihan je. Dia ada satu pilihan, jika benar laksanakan sahaja. Ni contoh struktur kawalan pilihan tunggal. Contoh 2, struktur kawalan pilihan tunggal. Okey, sudukot. Mula, saya makan. Jika saya lapar, saya makan. Jika tak, tamat. Okey, di sebelah ni adalah contoh carta alih. Contoh carta alih struktur kawalan pilihan tunggal yang kedua. Ini adalah contoh struktur kawalan pilihan tunggal yang ketiga. Contoh keempat, struktur kawalan pilihan tunggal. Okey, mula jika duit lebih atau sama dengan RM1 beli apple, jika tidak tamat. Okey, kita untuk yang contoh keempat ni ada menggunakan pengendali hubungan iaitu atau sama dengan. Okey, untuk carta alih kita tengok slide sebelah. Keempat, struktur kawalan pilihan tunggal. Okey, surukot mula jika duit lebih atau sama dengan RM1 beli apple. Jika tidak, tamat. Okey, carta alih dia. Okey, kita cuba carta alih macam mana. Okey, mula. So, gambar hijau mula. Okey, kemudian duit jika duit lebih atau sama dengan RM1. Okey, dia kena guna simbol macam ni Okey. Jika duit lebih atau sama dengan RM1 adalah pilihan So, simbol diamond. Okey, duit. Okey, lebih atau sama dengan RM1. Okey, untuk duit lebih atau sama dengan RM1 menggunakan simbol yang ni. Tu guna simbol lebih atau sama dengan RM1. So, kalau ya, pergi beli apple. So, beli adalah proses. Okey, beli apple. Okey. Jika tak, kalau duit dia kurang, dia tak boleh lah beli apple kan. So, terus kepada tamat. So, tamat. So, ini tidak. Bila dah beli apple, so terus kepada tamat. Ini adalah contoh struktur carta alih struktur kawalan pilihan tunggal contoh yang keempat. Okey, jom murid-murid kita cuba latihan pengukuhan struktur kawalan pilihan tunggal. Okey, soalan dia, setiap murid yang menyertai pertandingan akan diberi sijil, tetapi hanya peserta yang menang sahaja layak mendapat hadiah.
Okey, yang ni kita gunakan teknik leraian. Okey, input dia nak keputusan. Okey, proses nak semak keputusan tu sama ada peserta tersebut layak atau tidak menerima hadiah. Okey, output dia kena paparkan. Papa layak mendapat hadiah. Baru dia kira benar. Ini struktur kawalan tunggal, satu pilihan sajalah. Okey, ni adalah contoh jawapan untuk soalan sebelum ni yang saya bagi tadi. Okey, sudukut. Dia mula masukkan keputusan. Jika keputusan menang, Papa layak mendapat hadiah. Okey, semua terima hadiah dan tamat. Okey, contoh carta alih. Okey, mula masukkan keputusan. Okey, input, masukkan keputusan. Simbol input yang macam ni masukkan keputusan kalau dia menang ya, dia Papa layak mendapat hadiah. Jika dia tak menang, dia hanya dapat terima sijil sahaja. Tapi kalau yang menang ni dapat hadiah dan dapat sijil lah. Kemudian tamat. Okey, contoh struktur kawalan dui pilihan. Okey, struktur kawalan dui pilihan iaitu kita kena pilih dua tindakan atau dua set tindakan untuk dilaksanakan. Okey, jika syarat tu benar, maknanya set tindakan A akan dilaksanakan. Jika palsu, set tindakan B akan dilaksanakan. So dia ada dua pilihan lah. Dui pilihan bermaksud dia ada dua tindakan atau dua set tindakan pilihan. Okey, contoh pertama sudukut. Okey, mula jika saya lapar saya makan, jika tak saya pergi mandi. So dia ada dua pilihan lah. Kalau dia lapar dia makan, kalau dia tak lapar dia pergi mandi. Okey, jom kita tengok carta alih slide sebelah. Okey, ini adalah contoh carta alih untuk struktur kawalan dui pilihan. Contoh kedua, struktur kawalan dui pilihan. Okey, sudukut mula input masukkan markah BM, BI. Kira markah purata sama dengan BM tambah BI bahagi 2. Jika markah purata lebih besar 50, jadi Papa lulus. Jika tak, Papa gagal. Okey, dia kata kat sini jika markah purata lebih daripada 50. So, kalau dia dapat 49, dia akan Papa gagal. Okey, carta alih. Contoh dia. Okey, mula input mesti simbol input. Masukkan simbol input. Okey, markah purata BM tambah BI bahagi 2. Okey, proseslah. Lepas tu markah purata lebih besar 50 jika ya Papa lulus, jika kurang adalah Papa gagal. Kemudian tamat. Okey, ni adalah contoh yang ketiga struktur kawalan dui pilihan. Okey, sudukut mula baca nombor akaun, baca baki akaun, input jumlah pengeluaran. Jika baki wang lebih besar jumlah pengeluaran, Papa permintaan sedang diproses dan keluar duit. Jika tidak, Papa wang dalam akaun tidak mencukupi. Okey, tamat. Kita tengok dia punya carta alih. Okey, mula baca nombor akaun, proses. Okey, baca baki akaun, proses. Kemudian input jumlah pengeluaran. Input kira masukkan jumlah pengeluaran. Okey, baki wang cukup tak? Kalau ya, Papa permintaan sedang diproses. Okey, Papa permintaan dikira sebagai output. Okey, keluar duit. Terus keluar duit lah. Kalau tak cukup, dia Papa wang dalam akaun tidak mencukupi. Struktur kawalan yang ketiga iaitu struktur kawalan pelbagai pilihan. Apa yang dimaksudkan dengan struktur kawalan pelbagai pilihan iaitu mempunyai lebih dua set tindakan yang berlainan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. Maknanya lebih daripada dua set untuk dilaksanakan. Ada dua set dan ada lebih dua set dan lebih pilihan lah. Set tindakan yang dilaksanakan bergantung kepada pilihan yang benar. Itu yang dimaksudkan dengan struktur kawalan pelbagai pilihan. Okey, jom kita tengok contoh struktur kawalan pelbagai pilihan. Okey, contoh dia, anda ingin membantu guru anda
untuk memaparkan grade subjek secara automatik selepas markah subjek dimasukkan. Tuliskan sudut dan lukiskan carta alih sistem tersebut. Maknanya dia kena paparkan grade subjek secara automatik selepas markah subjek dimasukkan. Contoh, kalau markah 50, berapa grade dia dapat? A ke B ke C, itu maksud dia. Okey, jom kita tengok sudut dan carta alih. Contoh daripada soalan yang saya nyatakan tadi. Okey, Raja 3.2 skema permakanan murid grade A sampai grade F 100 sampai 0 lah. Dia punya skor Okey, kita tengok Raja 3.14 sudut kod bagi menentukan grade. Okey, mula masukkan skor anda. Okey, jika skor lebih besar sama dengan 80, grade A. Jika skor lebih besar 70 atau sama dengan 70, grade B. Jika skor lebih besar atau sama dengan 60 adalah grade C sampai grade F, yang mana mempunyai lebih 2 set tindakan. Maknanya dia ada berapa set tindakan? A sampai F lah pilihan. Dia ada lebih daripada 2 set tindakan atau pilihan. Okey, kita tengok Raja 3.14 carta alih bagi menentukan grade. Okey, mula masukkan skor anda, input simbol input. Okey, skor lebih besar atau 80. Jika ya, dia akan keluar grade A. Jika tak, dia akan pergi ke skor lebih besar atau sama dengan 70. Kalau ya, pergi grade B. Sampailah bawah ni grade F lah kalau dia dapat kurang daripada 40. Kalau 0-9 lah, dia akan dapat grade F. So, kemudian paparkan grade lah. Grade berapa yang dia dapat. Okey, papar adalah output. Kemudian tamat. Okey, ini adalah contoh pertama struktur kawalan pelbagai pilihan, sudut kod dan carta alih. Okey, kalau tengok sudut kod tu, dia mempunyai lebih daripada 2 set tindakan pelbagai pilihan. Contoh kedua, struktur kawalan pelbagai pilihan. Okey, sudut kod dia kata masukkan nombor. Jika nombor lebih besar daripada 0, papar positif. Jika lebih kecil daripada 0, papar negatif. Jika nombor adalah sama 0, sama dengan adalah nilai sifar. Okey, tengok dia punya carta alih. Okey, ni adalah contoh carta alih untuk sudut kod yang soalan sudut kod yang sebelah ni lah. Okey, jom kita buat latihan pengukuhan pelbagai pilihan. Okey, telah diberi sudut kod telah diberi. Okey, mula masukkan nilai indeks. Jika 0 lebih kecil sama dengan nilai indeks lebih kecil atau sama dengan 50, tahap IPU baik, dan seterusnya sampai tahap IPU berbahaya. Tamat jika papar tahap IPU. Okey, tengok dia punya sudut kod dan nanti cuba buat dia punya carta alih. Okey, ni adalah contoh jawapan carta alih untuk sudut kod yang saya bagi tadi, iaitu tahap nilai indeks, tahap IPU, baik, sederhana, tidak sihat ataupun sangat tidak sihat. Boleh semak kalau yang dah buat tu boleh semak lah sama ada betul ataupun kurang tepat lah dia punya carta alih, dan boleh buat balik semula. Okey. Okey, bye. Terima kasih. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada pelajar-pelajar asas sains komputer tingkatan 1. Jangan lupa share, subscribe dan like YouTube Cikgu Suri. Bye.